Imam Ghazali di dalam Kashfu Ulumil Akhirah. Ini nama kitab dia. Apa makna kashfu? Membuka. Ulum, kisah-kisah, ilmu-ilmu tentang akhirat. Jadi dalam kitab ni Imam Ghazali telah kumpul perkara-perkara berhubung dengan alam akhirat. Termasuklah di padang mahsyar. Tampai-tampai aja permata tu. Bukan seluruh mahkota tu dibuat daripada permata. Itulah hebatnya. Maka jawab baginda Rasulullah, mereka ini ialah kumpulan yang datang dari berbagai-bagai puak. Ya, dari Kedah, dari Perlis, dari Kelantan, dari Terengganu, dari India, dari China, dari Jepun, dari mana? Contoh. Mereka ini datang daripada puak yang berbagai-bagai. Dan mereka berkasih sayang kerana Allah. Dia tak kira kamu bangsa apa pun, asalkan kamu orang baik, kamu orang beriman, kami terima kamu sebagai saudara. Rasulullah bukan menganjurkan kita berkasih sayang saja, tapi dia letak sebagai saudara. Lebih lagi kalau yang duduk tu jiran kita. Sebab itu Rasulullah bersabda, hampir-hampir jiran itu menjadi pewaris. Apa makna pewaris? Akan mewarisi harta. Hampir-hampir. Bukanlah jiran tu boleh jadi pewaris. Tapi nak cerita rapatnya hubungan yang Allah kehendaki berlaku di kalangan kita. Jadi mereka ini yang diberi penghormatan itu kerana mereka menyuburkan kasih sayang kerana Allah. Itu yang saya nak cerita pada siapa tadi yang bimbing saya tadi. Siapa? Mana Diana ni? Diana ya? Liana. Liana tu lemah lembut. Mana Liana lemah lembut? Where are you? Oh, dah lepih ke belakang dah. Lepas ni kita panggil dia wahai si lemah lembut. Lemah lembut ni ada satu daripada sifat ahli syurga. Sebab itu kita diajar untuk berdoa, Allahumma rzuqni wara'an layyinan. Liana, dah dapat ada satu. Ya Allah, rezekikan kepada aku sifat wara', yang kedua lemah lembut. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih Liana. Wahai si lemah lembut. Jadi maknanya Allah Ta'ala kehendak supaya kita jangan kira negeri mana, bangsa apa, keturunan apa. Yang penting dia tu orang baik. Jadikanlah dia macam saudara kita. Baru nampak hidung. Macam saudara kita. Jangan kita anggap, awak ni tak boleh geng dengan saya. Sebab awak ni low class. Saya ni keturunan hebat-hebat. Saya ni tengku. Saya ni nek. Saya ni Datuk, Datin, Puan Seri, macam-macam Seri. Jangan. No. Semua ini kita macam gigi sikat. Gigi sikat tu sama tak? Sama. Tak ada beza. Sebab itu bila masuk ke bawah, tak ada beza. Kaya ke, miskin ke, berpangkat ke, tak berpangkat ke bawah sama saja. Bahkan yang berpangkat tu lebih dalam lagi. Kan? Itulah. Sonok tak dia dapat cerita ni? Sonok. Jadi nakkah kita berkasih sayang? Sukakah kita disayangi? Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi akan mengasihi engkau penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Siapa penduduk bumi? Manusia dan semua makhluk. Semua makhluk. Sebab itu walaupun seekor semut, Nabi Sulaiman senyum kat dia. Kan? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman senyum kat dia. Kerana dia raja semut yang menjaga anak buah dia. Tengok. Semut pun diajar. Diajar oleh Allah untuk kita ambil pengajaran. Semut yang tak ada akal tu pun dia
mengetahui tanggungjawab dia menjaga anak buah dia supaya tidak dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman. Maka begitulah Allah nak semua makhluk ini bertanggungjawab. Kalau ibu ayam pun sayang anak dia, ibu kuda. Ini ada dalam hadis ni. Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini, Allah mempunyai 100% kasih sayang. Allah ada sepenuhnya 100% kasih sayang. Tapi Allah simpan banyak mana? 99. Satu lagi ke mana? Hantar ke dunia. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluk. Bukan untuk manusia saja. Untuk seluruh makhluk, sehingga seekor ibu kuda mengangkat kakinya, tidak memijak anak kuda yang baru dilahirkan itu. Kerana apa? Kerana kasihnya kepada anaknya tadi. Andainya ada manusia yang tak kasih pada manusia, dia lebih hina daripada binatang. Binatang pun kasihkan anak. Binatang pun sayangkan anak dia. Cuba ibu ayam masa anak dia kecil, cuba dekat. Apa jadi? Kita akan diserang habis-habisan. Kan? Kenapa? Takut anak dia disakiti oleh kita. Itulah. Maka sebab itu, antara doa kita, minta warak, minta lemah lembut, minta Allah campakkan dalam hati kita sifat kasih sayang. Sebab itu Allah isytiharkan, dia maha pengasih, maha penyayang. Jadi orang yang menyuburkan kasih sayang dalam diri dia kepada keluarga, kepada sahabat, kepada murid, kepada jiran, kepada pemimpin, kepada pemimpin yang baiklah ya. Dan kepada semua makhluk, ini adalah orang yang layak ditempatkan di atas. Dia kursi di akhirat, dia bukan kursi macam ni. Dia pelamin. Pelamin yang dibuat daripada permata. Cemburuilah hadirat sekalian. Doalah mudah-mudahan kita mendapatnya, insya Allah. Itu mukadimah hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan padang mahsyar. Ya. Itu ada dia orang masuk dalam TikTok padang mahsyar kita ni. Banyaklah pakai telefon saya. Di mana Ustazah cerita ni padang mahsyar ni? Rupanya pakcik, nama apa pakcik kita ni? Pakcik Mansur. Yang Mansur ni orang diberi pertolongan. Insan yang sentiasa mendapat pertolongan. Mudah-mudahan di dunia sampai ke akhirat Pakcik Mansur. InsyaAllah. Jadi itu Pakcik Mansur dia masuk dalam TikTok pakai telefon saya lah. Terima kasih Pakcik Mansur. Minta maaf ya, panggil Pakcik pun mudah. Pakcik penghormatan. Okey. Imam Ghazali di dalam Kashfu Ulumil Akhirah. Ini nama kitab dia. Apa makna kashfu? Membuka. Ulum, kisah-kisah, ilmu-ilmu tentang akhirat. Jadi dalam kitab ni Imam Ghazali telah kumpul perkara-perkara berhubung dengan alam akhirat. Termasuklah di padang mahsyar. Berkata semua orang dia berkata, semua orang yang berzina dan liwat masa di dunia dia buat kerja maksiat ini. Dia berzina dan dia liwat. Dibesarkan alat kelamin dia tu. Saya nak sebut pun malu. Tak payah sebutlah ya. Dibesarkan alat kelamin dia tu, dua-dua lah ya. Sama ada dia guna untuk berzina ataupun untuk meliwat, kedua-dua alat kelamin tu Allah besarkan pada hari kiamat. Dan nanah serta danur, iaitu air keluar dari bangkai mayat yang telah busuk, mengalir daripadanya hingga
mengganggu mayat yang telah busuk, mengalir mana yang ganggu jiran-jiran mereka. Itulah. Baca slow-slow boleh, jangan laju. Okey. Jadi itu yang pertama ya. Imam Ghazali cerita di akhirat orang yang di dunia ni dia melakukan perkara terburuk itu, sekarang ni nak melakukan perkara buruk ni dianggap sebagai perkara biasa. Sebab itu setiap 17 minit dikatakan lahir anak di luar nikah. Itulah bagaimana manusia akhir zaman lebih dahsyat daripada binatang. Tidak ada sedikit malu dan tidak takut langsung tentang akhirat. Allah besarkan alat dia tu sehingga akan keluar daripada alat tu sejenis air busuk sehingga jiran-jiran dia tak mampu untuk mencium bau air yang keluar daripada alat kelamin dia tu. Wal'iyadzubillah. Seterusnya, silakan. Siapa nak baca tadi? Orang yang bermain memukul kayu di mahsyar. Orang yang bermain memukul kayu di hasyar bersama-sama kain permainannya yang digantungkan di lehernya. Ini saya tak faham. Apa maksud main pukul kayu ni? Ini mesti benda yang negatif ni, tak bagus ni. Jadi apa benda? Dia lawan berkelahi pakai kayu ke? Jadi saya tak faham. Takkan orang main hoki kot. Main hoki tak lawan pukul kayu, dia pukul bola kan. Ataupun dalam Islam, dalam masyarakat Melayu, dia kata ada orang main kayu tiga. Agak-agaknya main kayu tiga tu maknanya dia ada pasangan yang halal, tapi dia mencari pasangan yang tidak halal. Itu main kayu tiga. Tapi yang ni main pukul kayu, saya tak faham lah. Tak apalah. Ya? Hasyar dihimpun. Mahsyar tempat perhimpunan. Hasyar dihimpun. Ya? Jadi dihimpun dengan kayu-kayunya. Dan kayu tu pula dia gantung pada leher orang tu. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan kita tak ada lah kot. Main kayu pun tak faham. Macam mana nak main? Macam mana nak terlibat dengan permainan macam tu ya? Mudah-mudahan jauhlah kita. Ya, seterusnya. Orang yang berserunai dihasyarkan dalam keadaan berserunai. Berserunai ni dia main alat yang melalaikan. Dia guna benda tu menghabiskan umur dia, main benda yang sia-sia tu. Jadi dia duduk tanggung serunai itulah. Sampai bertahun-tahun di mahsyar esok. Okey, orang yang dihasilkan bersama dengan gelas minumannya, tergantung di hilir dan botol, atau cara arak berada di tangannya, dan baunya lebih busuk daripada bau semua bangkai. Itu orang yang minum arak. Esok dia duk pegang gelas arak, duk gantung dia punya botol arak di leher dia, dan bau dia lebih busuk dari bangkai. Wal'iyadzubillah. Sebab sebenarnya minum arak ni pun di dunia ni pun busuk ya. Busuk. Tapi kenapa dia orang minum sedap kan? Siapa pernah rasa? Saya pun tak tahu. Tapi saya nyaris-nyaris tau. Punya tak retinya pergi Mesir dulu. Sambut Hari Merdeka. Jadi pergi rumah Pak Duta. Rupanya zaman dulu saya tak tahulah zaman sekarang. Setiap orang yang nak pergi luar negara, dia mesti ambil khusus tentang kategori arak ni. Ada yang kelas sekian. Dan bila dia buat program antarabangsa, dia kena sedia benda tu. Sebab yang akan datang tu dari berbagai bangsa, dari berbagai agama. Jadi kalau tak sedia benda tu, tidak diiktiraf sebagai jamuan international.
Jadi kami ni penuntut belajar. Dijemput jugalah nak sambut Hari Merdeka. Pergilah tengok, sedapnya. Dalam kelas ni nampak jernih elok aja. Nasib baik tak minum. Kau tidak bolehlah cerita hari ni. Tak bolehlah cerita hari ni sebab Allah Ta'ala takdirkan, Allah selamatkan kita. Apabila Allah sayang pada seseorang, Allah takdirkan selamat dia daripada sesuatu yang maksiat, yang Allah tak redha. Dan Allah bawa dia, pimpin dia kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan pada dia. Contohnya, selama ni dia berkawan dengan orang tak semayang. Tiba-tiba ditukar tempat kerja. Dia jumpa orang yang baik, yang bimbing dia untuk semayang. Itu satu petanda Allah kasih tu. Hadirat sekalian, masa muda dulu, dah hadirkan majlis ilmu. Tak pun, dengar pun tak pernah. Tapi bila ditakdirkan, dia datang ke USJ ni, tak tahulah USJ berapa. Ada pula di USJ ni sebuah masjid yang sangat hebat. Program dia untuk menyantuni ummah. Dan hadirat pula dipilih dalam sekian ribu di keliling masjid ni. Inilah intan-intan terpilih. Mudah-mudahan akan duduk di atas pelamin permata tadi. Jadi dipilih, maka ini adalah tanda kasih sayang Allah. Sebab itu apabila Allah kasihkan sesuatu, kasihkan seseorang, Allah takdirkan sesuatu yang boleh membawa dia kepada berhijrah. Membawa kepada perubahan. Daripada yang tak elok kepada yang elok. Tapi apabila Allah tak sayang pada seseorang, Allah takdirkan dia bertemu dengan sesuatu asbab, sesuatu kawan, seseorang kawan, ataupun sesuatu tempat kerja yang menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada sepotong hadis. Iza aradallahu bi'abdin khairan istakhdamah ataupun istakmalah. Sahabat tak faham. Bila Allah nak, Allah sayangkan seseorang, Allah pergunakan dia. Sahabat tak faham. Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana Allah pergunakan dia ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaih atau kama qala. Allah Ta'ala taufikkan dia, dorongkan dia, beri kepada dia sesuatu perkara yang menyebabkan dia melakukan amal salih. Sama ada dia jumpa kawan baru yang salihah, ataupun dia berpindah ke tempat baru yang baik, ataupun dia berjiran dengan orang baik, ataupun dia dapat guru yang baik, kata-katanya boleh menyedarkan dia. Macam-macam cara lah. Ini cara Allah mempergunakan dia. Dan ketika dia sedang melakukan kebaikan itu, Allah jemput dia. Tengah dia duduk mengaji, tiba-tiba kelentok-kelentok, inna lillah, Masya Allah. Tengah dia duduk bersilaturahim, inna lillah. Tengah dia buat amal salih, Allah jemput dia. Itulah tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya katakan hadirat yang hadir dalam majlis ilmu ini adalah tanda yang sangat jelas. Allah sangat kasih kepada hadirat sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah orang yang minum arak, begitulah dahsyatnya di akhirat besok akan dibangun, duk pegang gelas arak, duk gantung kan? Duk bawa ni panggil apa? Tangan dia pegang gelas. Botol arak tu digantung di leher dia. Jadi apa? Jadi loket. Berloketkan botol arak. Dan bau dia terlalu busuk sehingga mengganggu orang-orang yang berada di sekitar dia. Awaslah. Orang yang mudminul khamri, Allah tidak akan beri rahmat, tidak akan beri kasih sayang kepada orang tersebut.
Kalau selagi dia tidak bertaubat, dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzubillah. Seterusnya, Apabila tiba di padang mahsyar, iaitu di Baitul Muqaddis dan Baitul Maqdis, yang suci di mana tiada sembarang maksiat kepada Allah Ta'ala bila Tuhan. nah itu maknanya bila semua yang disebut daripada yang pertama minggu lepas, 2 minggu lepas, sampailah yang hari ini, bila semua dibawa ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar tu tak ada apa-apalah, tak ada orang minum arak, tak ada orang berzina, tak ada orang buat apa-apalah. Sebab di padang mahsyar itu nak tengok orang lain pun tak sempat. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Sehingga tak kenal bapa, tak kenal mak, tak kenal anak. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri di padang mahsyar. Ya, okey. Seterusnya, jadi maknanya apa tu? Tidak ada sebarang maksiat kepada Allah Ta'ala dilakukan dilakukan. Jadi mereka berhenti untuk dihukum. Ini kena koma-koma. Bagi betul. Jadi mereka semua berhenti di padang mahsyar untuk dihukum. Kemudian manusia di mauqif. Manusia mewakif itu mengikut keadaan ketika mereka mati. Apabila masuk syurga, Nanti kejap. Apa makna mauqif? Mauqif ni tempat berhenti. Mahsyar tempat berhimpun. Bila dia orang sampai di tempat berhenti, dia bangun daripada merata-rata tempat, pergi berhenti di padang mahsyar. Bila sampai di situ, mereka menunggu keputusan. Ya, menunggu keputusan yang akan dibuat, dibicarakan di padang mahsyar. Dia ringkas je ni. Apabila masuk syurga, apabila masuk syurga, semua orang mukmin berkeadaan muda belia dalam usia genap 33 tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Sementara orang Sekejap. Jadi maknanya, dia ringkaskan saja. Maknanya bila sampai pada mahsyar, Allah Ta'ala akan mengadili, dan orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman, Allah akan masukkan. Pertama sekali Allah mudahkan balik dengan susah hati, walaupun berumur 70, 80, 90 pun jangan susah hati. Besok umur sekarang mana? 33. Balik cari gambar lama. Tengok balik wajah umur 33. Saya jumpa umur 20. Umur 20 saya frame lah nak tengok aku muda dulu, comel ke tak? Tak comel pun. Jadi tapi masa dulu badan macam semut. Masanya tak macam lah. La ni macam guni berat. Jadi maknanya jangan susah hati. Yang penting kita bersiap sedia untuk menjadi orang yang punya sifat yang dikatakan sifat ahli syurga. Ada berapa sifat ahli syurga? 4. Awaban, hafizan, khasyar rahmana bil ghaib, wa jaa biqalbin munib. Cerita banyak kali dah. Lupa. Ahli syurga sentiasa bertaubat. Sebab Allah tahu kita ni tak sunyi daripada salah dan silap. Jadi sentiasa bertaubat, jangan tunggu buat silap baru bertaubat, tapi sentiasa bertaubat. Satu. Yang kedua, hafizan, sentiasa menjaga diri dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafiz. Kalau orang menjaga ingatan, hafalan dia tu dinamakan al-hafiz. Tapi ahli syurga dia menjaga diri daripada melakukan maksiat setelah dia bertaubat. 2. Yang 3, awaban hafiz, khasyar rahman bil ghaib. Hati dia sentiasa takut kepada yang maha pemurah, yang maha pengasih, walaupun dia tak nampak Allah.
Gaib daripada pandangan mata kasar dia, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia dapat menyaksi Allah dengan mata hati. Tapi kalau wali Allah, dia boleh melihat Allah, dia boleh hilang diri dia. Ini wali Allah. Kita ni yang tak wali, kita melihat Allah dengan mata hati, walaupun mata kepala kita tak nampak. Dan sembarang benda yang abstrak di dunia ini, kita dapat melihat dengan mata hati. Contoh, amanah. Bolehkah nak tengok amanah? Tak boleh. Tapi mata hati kita boleh melihat. Bila satu orang tu jujur, ikhlas, bertanggungjawab, tidak khianat, tidak buat benda yang mungkar, kita katakan dia amanah. Tapi tak nampak. Jadi sebab itulah benda-benda yang gaib ni mesti kita imani dengan sebenar-benarnya. Sebab itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Nombor satu sekali, nak jadi orang bertakwa ni kena yakin dengan perkara yang gaib. Gaib ni yang di dunia ialah yang abstrak tadilah. Sabar, lemah lembut, bertanggungjawab, berkasih sayang, bersilaturahim, cinta kepada kebaikan, memperjuangkan kebenaran. Itu gaib. Hanya orang pintar saja, orang yang mempunyai akal yang waras saja yang dapat melihat gaib. Orang yang tidak waras, orang yang tidak pintar, dia nampak yang di depan. Oh, ini duit. Tak kira halal kah, haram kah? Hak aku, hakmu, hak aku. Pasal apa? Tertarik dengan rial, dengan RM, dengan apa lagi? Euro, dengan apa lagi? Bat. Bat. Lagi? Rupiah. Itu semua menjadi tarikan. Sehingga isytihar yang dikemukakan oleh Rasulullah, dua penyakit akan berlaku pada umat ini, menyebabkan umat ini akan binasa. Apa dia? Cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Pasal apa? Kalau berjuang nanti mati. Kalau tak berjuang tak mati ya? Mati juga. Sebab itu orang yang berjuang, dia punya syiar dia. Syiar ni orang Melayu kata apa? Syiar. Lambang. Lambang dia, Aish azizan atau mut syahidan. Inilah yang dipegang oleh Hamas. Hidup mulia, memperjuangkan kebenaran, menggunakan segala anugerah Allah untuk berjuang merealisasikan tuntutan Allah, ataupun demi untuk memperjuangkan ini, aku mati syahid. Sebab itu jangan tak takut. Saya tak tahu nak cerita lah macam mana. Sedihnya bila dengar cerita seorang budak umur 7 ke 8 tahun. Semua adik-beradik dia dalam kereta tu 5 ke 6 orang dah mati ditembak Israel. Tinggal dia seorang lah kereta tu. Dikelilingi oleh mayat anak-beranak dia, adik-beradik dia. Dia ambil telefon kepada Bulan Sabit Merah. Mereka tanya, adik di mana? Saya tak tahu. Sebab semua dah hancur. Tak tahu ni di mana. Tapi orang Palestin ni bijaksana. Dia dapat trace. Dia cari. Tetapi selepas 12 hari. 12 hari dia duduk bersama 5-6 mayat dalam kereta. Dia makan tak? Dia minum tak? 5-6 orang mayat ni 6 hari ni dah jadi macam mana? Sebenarnya tak. Inilah yang dicemburui oleh Yahudi. Mereka berbau wangi. Di dunia lagi Allah dah tunjuk bagaimana orang yang diinayai mati syahid. Jadi lepas tu sebab apa dia sampai 12 hari tak dapat nak dikesan di mana? Satu, yang kedua, tak boleh nak pergi cari. Keluar saja ditembak. Nak keluar nak tolong orang kena tembak juga. Orang yang nak keluar nak tolong kena tembak lagi. Jadi 12 hari baru jumpa.
Jadi kesimpulannya dia tak cerita. Budak yang telefon, yang 7-8 tahun tadi telefon tadi, adakah masih hidup setelah 12 hari, dia tak cerita. Inilah bagaimana dahsyatnya ya manusia ni bila dia tidak ada iman, bila dia diperkudakan oleh syaitan. Kita akan diperkudakan oleh syaitan dengan cara masing-masing. Yang paling ramai cinta dunia. Yang kedua takut mati. Takut tak takut, Allah dah tentu dah. Kawan ni umur sekian, kawan ni umur sekian. Makanlah suplemen banyak mana pun sampai masa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebelum raji'un kita kena istiqamah, kena awaban, yang kedua hafizan, yang ketiga khasyar rahman bil ghaib, takut pada Allah walaupun Allah itu ghaib daripada pandangan mata kita. Tapi sebenarnya ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada roh Allah. Ada roh Allah. Yang kata Allah ada dalam diri. Roh Allah ada dalam diri kita. Jadi sampai masa roh itu akan balik kepada Allah dan tempat letak roh ni akan balik ke asal dia. Mana asalnya? Seksyen 21. Hadirat, berapa? Seksyen berapa? Sama juga 21. Oh, lain lah, bukan 21. Tak apalah. USJ lah. Okey, tak apalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, waja'a biqalbin munib. Datang bertemu dengan Allah, membawa sekeping hati yang sentiasa rindu pada Allah, sentiasa cenderung pada Allah, sentiasa cintakan Allah. Itu hati yang cenderung, hati yang bersih. Jadi sebab itu kita kena jaga hati. Bercakap selalu dengan hati. Wahai hati, kamu menjadi tempat pandangan Allah. Kamu menjadi asbab, punca perkiraan Allah. Andainya kamu bersih, insya-Allah seluruh anggota akan mengikut arahan kamu. Datang sini siapa arah? Hati. Kaki kata, oh hati kita nak pergi. Tangan pun sibuklah buka almari cari baju. Tangan pun sibuk kat mana sui kereta. Kaki pun sibuk cari kasut. Maka semua-semua ni melangkah datang. Arahan hati, arahan hati. Itulah. Jadi 4 sifat ahli syurga ya. Awaban, banyak bertobat. Hafizan, sentiasa jaga diri pada kemurkaan Allah. Khasyar rahman bil ghaib, takut pada Allah walaupun tak nampak Allah. Waja'a biqalbin munib, datang menemui Allah dengan hati yang cenderung kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Itu ahli syurga ya. Kemudian ahli neraka pula. Sementara orang kafir masuk neraka dalam keadaan yang berbeza tubuh badan mereka. Jadi maknanya orang kafir ni dia tak sama. Ahli syurga sama ya. Sama cantik, sama muda, sama lawa, sama segala-gala. Itu dari segi tubuh badan. Tapi dari segi tempat tinggal berbezalah. Ada first class, ada second class, ada third class. Dia sampai berapa kelas? 8 kelas. 8 classes syurga. Ya. Tapi neraka ada berapa kelas? 7 sahaja. Kenapa? Rahmat Allah lebih besar daripada azab Allah. Jadi tak apa 7 pun muat. Walaupun ramai yang tempah tiket untuk ke neraka. Tapi apa kata neraka? Hal min mazid. Bila dia campak. Ahli neraka ni dia campak aja. Ahli syurga diusung, di macam pengantin. Pengantin dia apa? Diarak oleh para malaikat, dibawa ke syurga. Ini ahli syurga. Ahli neraka dibalingnya oleh malaikat. Lempang. Orang kita kata lempang. Dia baling saja masuk neraka. Bila masuk terlalu ramai, Allah Ta'ala tanya cukup lagi. Apa jawab dia? Hal min mazid. Ada lagi kah? Kita ni kalau api, kita bubuh kayu api banyak mana pun, cukup tak? Dia akan jadi lebih besar api itu.
Dan bila kalau kita bubuh banyak mana pun, dia akan menyala lagi. Dan akhirnya akan jadi abu. Jadi banyak mana buah kayu api pun, dia tidak akan kenyang. Dia tidak akan cukup. Makin banyak buah kayu api, makin marak dia menyala. Jadi dia tanya, boleh tambah lagi? Ada lagi kah? Neraka tanya pada Allah. Jadi sebab itu, kita selalu ingat tak dulu kita baca hadis, siapa minta syurga 3 kali, syurga berdoa ke Allah. Ingat tak? Lupa dah. Apa syurga kata? Ya Allah, masukkan dia ke dalam aku. Minta jauh daripada neraka 3 kali, apa neraka kata? Ya Allah, jauhkanlah daripada aku. Jangan lupa. Lepas daripada bagi salam, minta 3 kali. Ya Allah, kurniakanlah syurga padaku. Ya Allah, kurniakanlah syurga padaku. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan wa na'udzuka min sakhatika wa 3 kali. Kedua-duanya, yang satu minta masuk kat dia, yang satu lagi minta jauh daripada dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Dalam sepatah hadis, Dalam sepotong hadis disebut gigi orang kafir di dalam neraka besarnya seperti bukit Uhud dan besarnya seperti Warakan, iaitu sepasang bukit di Madinah. Masya Allah. Bayangkan. Gigi dia pernah pergi Madinah tak? Kita mesti dibawa pergi melawat Uhud. Uhud ni sebuah bukit. Setiap batang gigi ahli neraka tu sebesar bukit Uhud. Dalam diri manusia ada berapa batang gigi? Mana cikgu? Mana doktor gigi? Ada doktor gigi sini? Balik tengok cermin ada berapa. Cuba bayangkan kalau nak susun bilangan gigi tu, satu sebesar bukit Uhud, besar mana mulut dia? Besar mana muka dia? Besar mana dia punya bau daripada kanan ke kiri? Sebab itu paha dia tu sebesar apa tadi? Warakan. Warakan ni apa dia? Sepasang bukit di Madinah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lagi besar ahli neraka, lagi dahsyat sisaannya. Jangan kata neraka, di dunia ni pun kalau orang besar, kalau dia rebah, banding dengan orang yang kecil, rebah macam mana? Payah nak bangun. Jangan rebah, duduk pun payah nak bangun. Apatah lagi kalau jatuh, kalau rebah. Bagaimanalah buruknya wajah ahli neraka dan bagaimana besarnya. Lagi besar dia punya badan, lagi dahsyatlah dia punya azab siksaan dia. Kalau badan kecil, sikit je bahagiannya. Kalau badan besar, lagi dahsyat. Wal-iyazubillah. Minta Tuhan jauh. Riwayat daripada Asal. Asal ni maknanya kata-kata sahabat, berkata-kata ulama, kata-kata bukan Nabi, bukan Rasul. Ini asal. Kata-kata hikmah. Ya? Menyebut bahawa Allah Ta'ala menghasyakan segala umat manusia dan dia dengan bertelanjang dan berkeadaan hina. itu satu lagi. Jangan ditunjukkan daripada raja-raja dan yang mulia menjadi hina, dan dia setelah mereka menikmati kebesaran dan menindas hamba Allah Ta'ala di muka bumi serta tidak pula mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itulah. Maknanya dibangun dalam keadaan tak berpakaian. Tetapi dalam hadis yang lain diceritakan orang yang suka menghadiahkan pakaian pada orang. Ya, dia memberi sumbangan bagi pakaian pada orang. Sekarang ni orang yang sedang menghadapi sejuk dan sebagainya dia bagi. InsyaAllah dia bangun berpakaian. Kalau dia suka hadiah pakaian pada orang. Tapi janganlah hadiah benda yang kita tak mau. Hadiah yang masih cantik, cuma kita tak padan, tak apalah. Jangan. Kadang-kadang ada pula dia nak jadikan kosong almari dia tu. Dia bagi pakaian yang entah apa-apa. Dia pakai ramu je, bohlan plastik, dia hantar tempat kumpulan yang mengumpulkan pakaian. Itu tak bagus. Sebab itu bila kita nak memberi, berilah yang baik, yang kita suka. Kita boleh bagi yang kita tak boleh pakai. Dah kecil.
Tapi masih cantik tak apa. Tak apa itu. Sebab orang nak terima tu ada yang besar, ada yang kecil. Dia boleh gunakan ya. Itu kena faham. Tapi majoritinya bangun dalam keadaan tidak berpakaian. Dan masa itu dibangunkan semua. Manusia, jin, binatang semua kan dibangunkan. Okey, teruskan. Kemudian muncul pula sekalian binatang dari tempat masing-masing dengan menunjukkan kepada yang dahulunya anak bos kepada makhluk. Mereka datang dalam keadaan hina dan merendahkan diri. Jadi Suasana itu. Jadi itulah. Bila binatang bangun, binatang pun tahu bagaimana keadaan yang begitu dahsyat, mereka bangun dalam keadaan tunduk. Sekarang ni ada binatang sombong. Contohnya, binatang-binatang buas tu. Garang bukan main. Jumpa kambing di balasnya. Jumpa kerbau di hantamnya. Inilah segala singa, segala gajah, segala buaya, segala apa. Tapi semua binatang tu besok akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka sedar hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Hari berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha agung. Segala kesombongan dia tu habis. Tunduk semua sekali. Okey. Semuanya berhenti di belakang makhluk manusia. Semua datang pula sekalian syaitan dengan merendahkan diri serta hina di hadapan Tuhan Al-Malikul dan yang selepas bertakabur di semasa berada di dunia. Sebab cukup bilangan isi bumi yang terdiri daripada manusia, jin, syaitan dan binatang, maka seluruh bintang di langit jatuh bertaburan ke atas mereka, termasuk matahari dan bulan yang jatuh terhempas, menyebabkan kegelapan menyelimuti mereka. Sedang semua makhluk mengalami keadaan kelam kabut dan huru hara itu. Tiba-tiba langit yang tebal itu terbelah dan pecah di atas kepala mereka, sedangkan tebal langit itu ialah sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Jadi tadi saya belum sebut iaitu di akhirat besok orang-orang semasa di dunia ni melakukan kezaliman pada orang lain. Dia itu orang besar, dia itu orang hebat di dunia, semua orang sanjung, semua orang mesti yes walau apapun yang dia arah, tapi di akhirat besok dia menjadi sehina-hina orang. Jadi sebab itu sedarlah diri kita. Jangan sekali-kali kita menghina orang. Jangan sekali-kali kita takabur. Allah terlalu marah orang takabur ni. Sebab takabur ni tidak layak dipakai sifat takabur ni kecuali yang maha agung, iaitu Allah. Sebab itu Allah kata takabur ini ialah pakaian aku, selendang aku. Maka mana-mana orang takabur, walaupun dalam hati dia sebesar zarah. Zarah ni suatu yang paling kecil, lebih kecil daripada atom. Walaupun sebesar zarah ada sifat takabur ni, dia akan jauh daripada rahmat Allah, tidak akan masuk syurga. Ya la yadkhulul jannah mutakabbir, tidak masuk syurga orang takabur. Jadi sebab apa? Sebab saya highlightkan benda ni, sebab di akhir-akhir zaman ni terlalu banyaklah orang yang semasa hidup dia banyak melakukan perkara-perkara yang menggambarkan takabur. Dari segi bagaimana dia berleluasa menguasai dunia ini, sehingga diisytiharkan memiliki harta yang tersangat banyak. Tak pernah terfikir kita satu orang boleh ada tanah sampai beribu-ribu hektar. Tak pernah terfikir yang lebih dahsyat lagi terakhir ni, mereka yang mengumpul duit untuk aman Palestin. Tiba-tiba dikatakan duit tu diguna untuk beli 100 lebih kilogram emas. 100 berapa? 120? 137 kilo. Bukan gram, kilogram emas. Membeli berapa bangunan, membeli berapa rumah kedai. Ya Allah. Kumpul duit untuk aman Palestin. Dua pihak dia inayah. Tiga. Pertama, dia inayah orang yang sepatut terima.
Lebih lagi orang Palestin yang sekarang ni tak ada makan, tak ada minum, tak ada ubat, tak ada apa. Nak bersalin, operate, bodoh gitu aja. Tak ada apa ubat bius. Nak makan ubat tahan sakit pun tak ada. Gambarkan. Mati keliling 5-6 orang duduk tengah-tengah mayat. Berbelah-belah hari dalam kereta, dalam sejuk. Sampai hati duit orang Palestin tu tak dihantar. Digunakan pula untuk kekayaan. Allah, saya menggeletar. Saya dengar macam ni. Tak takut kepada Allah. Ha? Sedangkan kalau kita ambil hak orang walaupun sejengkal, walaupun seinci, benda tu akan dikalungkan di tengkuk orang yang ambil cara haram tadi. Ini bukan seinci, bukan sejengkal, bukan RM1. 80 juta. Ada yang berbilion-bilion. Allah. Sangat-sangat menakutkan. Malam tadi saya terkejut. Rupa-rupanya Allah yarham. TYT Sarawak dah meninggal ya. Ya Allah. Saya baru baca harta dia. Tak apalah. Kita doakanlah. Mudah-mudahan Allah ampunlah. Ya. Dan kita ambil lah yang tibar. Jangan sekali-kali minta Allah Ta'ala jauhkan ya. Allah. Jadi maknanya di akhirat terkejutlah dia orang. Dia hidup dengan segala kemewahan. Tiba-tiba kemewahan itulah menjadi alat untuk menyiksa dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata, Allah Ta'ala kata kepada penjaga orang yang meninggal dalam keadaan membawa harta yang banyak tak bayar zakat ni, wallazina yaknizuna anfusahum. Orang-orang yang menghimpunkan harta-harta dia untuk diri dia. Maka malaikat akan berkata pada dia, hadza ma kanastum li anfusikum. Malaikat Allah jadikan harta dia tu emas, betul emas, dan dibakar dia, dijadikan setrika, dibakar dengan api neraka dan digosok seluruh badan dia. Sambil duk gosok badan dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, malaikat kata pula, hadza, inilah yang kamu sediakan untuk diri kamu di dunia dulu. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasailah sekarang apa yang telah kamu sayang-sayang simpan-simpan di dunia dulu. Jadi pertama dia menginai orang yang patut dapat benda tu. Yang kedua dia menginai diri dia sendiri. Yang ketiga apa dia? Apa dia? Tengok. Orang yang menderma. Tapi orang yang menderma jangan sesati. Walaupun pihak yang kita beri kepercayaan dia khianat, tetap orang yang menderma mendapat pahala sejauh mana keikhlasan dia. Sebab kita tak dapat trace. Orang nak terima ni amanah, kata amanah, kita tak dapat trace. Antara dia dengan Allah. Jadi bagi kita yang derma, don't worry. Tapi yang worrynya kalau tak ikhlas. Selagi kita ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi sekadar mengikut keikhlasan kita. Tapi yang dua ni terinayah. Yang patut terima pun terinayah, dia tak dapat terima. Yang membuat tu lagi terinayah. Dia inilah menzalimi diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa maknanya? Kalau kamu buat baik, maka kebaikan itu akan dirasai oleh diri kamu. Kalau kamu buat jahat, maka untuk diri kamu juga. Falaha maknanya untuk dia. Dia tu ya diri kamu juga. Jadi sebab itu jangan kita kata aku beruntung. Aku dapat kekayaan dengan tak bersusah payah. Aku tipu orang, aku dapat kaya. Itu orang yang tak cerdik. Orang yang nak kata bodoh marah.
Kata tak cerdik je lah. Tak cerdik. Orang cerdik ialah orang yang melakukan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri. Walaupun dia bersusah payah. Ini orang cerdik. Tapi tak cerdik, dia senyum. Oh, pada muka dia tak. Dia bagi ke aku, dapat ke aku, dengan aku tak payah susah payah. Ini bukan orang cerdik. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah. Okey. Jadi lepas tu akan berlaku, bila dah semua berimpun, akan berlaku pecahan. Segala bintang, segala langit semua akan berguguran. Jadi dia cerita pula, langit tu dibuat daripada apa? Dan berapa tebal dia? Dia kata 500 tahun perjalanan tebalnya langit tu daripada, macam kita tengok je lah. Kita tengok LRT punya laluan tu. Dia tebal kan simen dia? Samakah dengan tebal simen rumah kita? Dia nak lalu tu berapa tebal? Dalam simen tu pula ada apa? Ada besi. Langit tu kalaulah yang paling kuat di alam ini besi, maka besi dia tu setebal 500 tahun perjalanan. Daripada ujung ni nak sampai ujung tu, tebal dia tu. Antara selapis dengan lapis pertama, lapis kedua pula 500 tahun perjalanan. Kita nak pergi Johor Bahru daripada Perlis berapa tahun? Berapa tahun daripada Perlis nak sampai Johor Bahru? Kalau berjalan pun tak sampai sebulan. Kalau berjalan kau naik kereta berapa jamnya? Bayangkan bagaimana bila langit itu hancur. Hancur tu bukan hancur jatuh macam biasa. Yang jatuh tu ialah bahan panas yang cair, panas. Kalau besi cair jatuh atas kepala. Bayangkan. Jadi yang selamat mereka yang berada di naungan arash. Jadi sebab itu berusahalah menjadi orang yang layak untuk berada di bawah naungan arash. Nanti kita dah banyak kali lah dengar kan. Ada 7 golongan kan. Layak berada di naungan arash. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Pukul berapa dah kita? Masya Allah. Tepat pukul 11:02. Masya Allah. Jadi sekarang ni kita dah baca sampai kepada gugurnya bulan bintang, gugurnya pecahan-pecahan langit di atas kepala orang-orang yang sedang berada di tempat perhimpunan tadi ya. Dan kita sampai ke sinilah dan kemudiannya ia hancur dan menjadi seperti perak yang mahu dicurahkan di atas api seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma takunus sama'u kal muhli wa takunul jibalu kal ihni. Hari kiamat itu, pada hari itu langit menjadi seperti perak. Perak ni iaitu logam yang sangat dahsyat. Dia emas, perak, gangsa, ini semua besi, ini semua logam yang sangat dahsyat. Kalau dia sejuk, dia terlalu keras. Bila dia panas, terlalu panas. Ya, sebab itu kalau ambil sudu kita di rumah tu, cuba letak dekat dapur gas. Berbeza tak dengan kita ambil manci api, letak kat dapur gas. Jadi panas dia tu lebih sangat dahsyat. Apabila panas tu sampai dia sendiri cair. Masya Allah. Jadi ada lagi satu hadis. Satu hadis bertanya tentang makhluk Allah yang mana yang paling kuat. Pernah dengar tak? Besi kata akulah paling kuat. Lepas tu dikatakan, saya tak ingat lafaz hadis tu. Dikatakan oleh api, aku lebih kuat. Kerana bila engkau kena aku, engkau jadi cair. Lepas tu air kata aku lebih kuat. Bila aku tiup, engkau akan padam. Lepas tu kata pula angin, aku lebih kuat. Bila aku tiup kamu akan banjir. Kamu akan tertolak lah ke mana yang ditiup oleh angin. Kemudian
Dia kata angin kata aku lebih kuat. Lepas tu akhir sekali apa dia yang paling kuat? Ikhlas. Ikhlas inilah yang paling kuat, tak dapat dikalahkan oleh api, oleh besi, oleh angin, oleh air, oleh apa sekalipun, tak dapat mengalahkan andainya seseorang itu ikhlas. Sebab itu ikhlaskan diri, insya-Allah. Jadi kita sampai mana kita? Jadi ayat yang berikut ni pun dia berkaitan juga. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wirdatan kaddihan. Apabila langit pecah, ia seperti bunga mawar. Bunga mawar yang merah, seperti kulit yang merah. Jadi maknanya segala langit, bumi, segala apa, satu bila dah hancur lebur, dia jadi merah seperti bunga mawar. Jadi kita berhenti dekat tu. Kemudian kita akan berbincang pula tentang apa pula malaikat lakukan pada masa tu. Ya, insya-Allah.